Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Tolong buka ke kisah Rasul-Rasul 2. Ini adalah bacaan perjanjian baru untuk hari ini. Mari akan nak baca ayat 37. Apabila mereka mendengar ini, hati mereka pun berasa tertusuk. Lalu mereka berkata kepada Petrus dan para rasul yang lain, "Saudara-saudara, apakah yang patut kami berbuat?" Selepas mereka telah dengar khutbah Petrus. Ini telah berlaku pada hari Pentakosta. Selepas rasul-rasul atau murid-murid Yesus telah menerima Roh Kudus, mereka telah keluar. Dan kita baca dalam ayat 6, apabila mendengar bunyi itu, mereka datang beramai-ramai lalu tercengang kerana masing-masing mendengar orang bertutur dalam bahasanya. Ini yang murid-murid Yesus. Mereka semua dari Galilea. Tapi selepas mereka telah menerima Roh Kudus, mereka telah berbahasa. Di sini kita ni mendengar orang bertutur dalam bahasanya. Wah, mereka beribu-ribu orang yang telah berkumpul di Yerusalem. Dan bila mereka dengar murid-murid Yesus bertutur dalam bahasa mereka atau bahasanya, mereka pun heran. Mengapa, macam mana mereka boleh cakap dalam bahasa saya? Tiba-tiba ada orang yang lain, dia kata, macam mana mereka boleh cakap dalam bahasa saya? Yang lagi satu mereka kata, macam mana mereka boleh cakap dalam bahasa saya? Wah, mereka semua pun heran. Dan Petrus, dia berdiri. Dan dia telah memberi khutbah yang pertama di bawah kuasa Roh Kudus, di bawah pimpinan Roh Kudus. Dalam khutbah itu, dia telah memberi mereka terus terang. Kita baca dalam ayat 23. Dia yang diserahkan, ini adalah khutbah Petrus pada hari itu. Dia yang diserahkan kepadamu seperti yang telah dirancangkan, yang ditentukan oleh Allah, telah kamu salib dan bunuh dengan bantuan orang durjana. Tengok, jauh berbeza. Selepas kematian Yesus Kristus, mereka telah bersembunyi di sebuah rumah. Sebab mereka takut. Tapi di sini, selepas mereka telah menerima Roh Kudus, kita lihat perubahan yang telah berlaku dalam mereka. Dan sekarang Petrus berdiri dan dia kata, kamu yang telah membunuh Yesus. Dia kata, Allah telah menghantar Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tapi kamu telah membunuh dia. Ini bila dengar firman Tuhan, kita mesti mau tanya, apakah Tuhan yang cakap kepada saya? Kadang-kadang bila kita membaca firman Tuhan, saya pernah dengar khutbah di mana pengkhutbah akan pilih ayat-ayat yang sesuai atau ayat-ayat yang dia paling suka, ataupun jemaah. Mereka ada yang beberapa mereka yang suka dengar sesuatu, mereka suka dengar khutbah di bawah tajuk macam kekasih Yesus. Mereka tu suka dengar firman Tuhan di bawah tajuk Allah akan memberkati kamu.
Tapi bila kita baca firman Tuhan, bila kita datang ke gereja, kita mesti datang dengan satu hati, di mana saya kata, Tuhan, saya datang ke hadirat-Mu. Tuhan, saya sedang baca firman Tuhan. Tuhan, cakaplah kepada saya. Bukan yang saya cakap dan Tuhan dengar, tapi sekarang Tuhan cakap kepada saya. Tuhan, kalau ada kekurangan, kalau ada kelemahan, kalau ada dosa dalam kehidupan saya, tunjuklah kepada saya. Ini sebab Yesus adalah cahaya. Bila kita jemput Yesus dalam kehidupan kita, bila dia datang ke dalam kehidupan kita, dia akan tunjuk kepada kita kelemahan. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Kadang-kadang kita pun tak tahu ada beberapa dosa yang tersembunyi dalam hati kita. Kadang-kadang kita ingat sebab semua orang pun nak buat sesuatu, oleh itu bukan satu dosa. Tapi bila kita mendengar firman Tuhan, kita mesti datang, kita baca orang yang telah berkumpul di Yerusalem. Mereka semua pun datang dalam bahasa English, God-fearing men. Mereka yang takut kepada Allah. Bila kita datang ke hadirat Tuhan, kita mesti datang dengan ketakutan. Sebab kita mengasihi Yesus. Sebab kita nak menghormati Yesus. Kita nak bersilah untuk Yesus. Oleh itu kita datang ke hadirat Tuhan dengan ketakutan yang baik. Dan kita kata, Tuhan, cakaplah kepada saya. Kalau kamu buka ke Ibrani, Ibrani 4. Pada akan nak baca untuk kamu, Ibrani 4 ayat 12. Di sini kita diberitahu apakah dia firman Tuhan. Di sini kita baca, firman Allah hidup dan berkuasa. Tengok, firman Allah hidup dan berkuasa. Sudah 2000 tahun. Firman Tuhan tak berubah. Lebih tajam daripada pedang dua mata, menembusi ke garis pemisah nyawa dan roh, sendi dan samsung, serta mengenal antara fikiran dan niat di hati. Tengok, dikata ni serta mengenal antara fikiran dan niat di hati. Iaitu orang yang telah berkumpul di Yerusalem pada hari itu. Mereka datang sebab mereka takut kepada Tuhan. Dan bila mereka dengar apa yang Petrus kongsi dengan mereka. Bila Petrus kata, kamu yang telah membunuh Yesus. Mungkin ada di antara mereka yang telah menyokong pemimpin-pemimpin untuk salib Yesus. Tapi sekarang Petrus kata, kamu yang telah membunuh. Apa yang di hati mereka? Firman Tuhan telah mengeluarkan. Dan mereka terus bertanya, ayat 37, pada yang kita baca tadi. Mereka tanya, saudara-saudara, apakah yang patut kami berbuat? Ini yang soalan yang kita mesti bertanya. Selepas kita dengar firman Tuhan, selepas kita baca firman Tuhan, selepas kita ikut sel, selepas kita buat pengkajian Alkitab, sebelum kita balik ke rumah, kita mesti mau tanya, Tuhan, apakah kehendak-Mu untuk kehidupan saya? Tuhan, kalau ada apa-apa dosa dalam hati saya, Tuhan melalui firman, melalui khutbah hari ini,
Tuhan telah menunjuk kepada saya ada satu kelemahan, satu dosa. Oleh itu, Tuhan, bagilah saya kekuatan. Tuhan, saya nak bertobat daripada dosa itu. Tukarkanlah saya, supaya saya boleh hidup satu kehidupan yang baru mengikut firman Tuhan. Bukan sahaja di sini, kita juga baca di Lukas. Selepas mereka telah dengar khotbah yang diberi oleh Yohanes, mari akan baca kepada kamu ayat 10. Lukas 2 ayat 10. Orang ramai itu bertanya kepada Yohanes, jadi apa yang harus kami buat? Tengok, selepas mereka telah dengar perkongsian Yohanes. Dan bila kita baca khotbah Yohanes, dia terang. Khotbah Yohanes bukan macam kadang-kadang kita dengar, di mana pengkhotbah akan kata, Tuhan sangat mengasihi kamu, Tuhan akan memberkati kamu, Tuhan akan melindungi kamu. Mereka pun takut nak cakap tentang sesuatu dosa. So mereka kadang-kadang pengkhotbah pun takut nak cakap tentang sesuatu dosa. Tapi bila kita berduduk di hadirat Tuhan, bila Tuhan suruh kita kongsi tentang sesuatu dosa, dan bila pengkhotbah kongsi tentang sesuatu dosa, kamu sebagai pendengar mesti bersedia untuk mendengar. Dan kamu mesti tanya, apa yang harus kami buat? Beberapa tahun yang lalu, selepas kebaktian, ada seorang yang ini sudah lama ini, cerita lama. Seorang jemaat telah memanggil padri. Dia kata, padri, saya nak kongsi dengan sesuatu. Saya kata, apa itu? Dia kata, padri, terima kasih untuk khotbah hari ini. Saya kata, terima kasih. Jarang ada yang jemaat akan kata terima kasih untuk khotbah. Tuhan telah sentuh hati saya. Tapi dia kata, selepas padri telah kongsi firman Tuhan hari ini, hari itu padri telah kongsi tentang berzina. Dia kata, padri, kamu tahu saya telah hidup dengan seorang perempuan yang sudah kahwin. Bukan isteri dia, isteri orang lain. Mereka tinggal bersama di satu rumah. Dan selepas dia telah dengar firman Tuhan di bawah tajuk berzina, dia kata, hari ini Tuhan telah cakap kepada saya. Dan saya telah balik dan saya terus telah bagi tahu kepada perempuan itu, saya telah suruh dia balik ke rumah dia. Wah, itu yang kita harus buat. Bila kita dengar, kalau kita rasa Tuhan yang sedang cakap sesuatu kepada saya mesti ambil tindakan. Jangan kata esok. Dia bukan kata esok. Dia kata, saya terus telah bagi tahu pada perempuan itu, dan saya kata tolong balik, tolong pergi. Ini kita bila kita dengar firman Tuhan, kita mesti tanya, apa yang kami harus buat? Apa yang saya harus buat? Ini selepas mereka telah dengar khotbah Petrus. Mereka tanya, apa yang kami harus buat? Apa yang Petrus jawab kepada mereka? Ayat Kisah Rasul-Rasul 2 ayat 38. Petrus pun berkata kepada mereka, bertobatlah. Nah, hendaklah setiap orang daripada kamu dibaptiskan. Dia kata, bertobatlah. Bukan saja kita dengar firman Tuhan untuk syok.
Wah, kita dengar, wah ini firman Tuhan hari ini yang memang baik. Bukan kalau Tuhan kata bertobat, kita mesti bersedia untuk bertobat. Itu yang kita baca dalam Yunus. Tuhan Allah telah memanggil Yunus, Nabi Yunus, dan dia kata, kau pergi ke Niniwe. Mula-mula kita tahulah, dia pun tak nak pergi. Tapi selepas tu dia pun setuju, dia pun pergi ke Niniwe. Dan dia terus mula berkhotbah. Dia kata ayat 4, Yohanes 3 ayat 4. Yohanes memasuki kota itu dan setelah berjalan sepanjang hari, dia mula mengumumkan perkabaran ini. Apakah perkabaran? 40 hari lagi Niniwe akan dihancurkan. Dia kata, 40 hari lagi Niniwe akan dihancurkan. Wah, ini bukan senang. Yohanes adalah seorang Yahudi. Orang Niniwe bukan orang Yahudi. Orang Yahudi memang benci orang Niniwe. Dan tengok, seorang Yahudi telah pergi ke Niniwe dan dia terus bagi tahu kepada mereka, bertobatlah. Kalau kamu tak bertobat, Tuhan Allah, dia kata ni Tuhan Allah akan menghancurkan Niniwe. Bila mereka dengar, kita baca ayat 5. Penduduk Niniwe percaya kepada perkabaran Allah itu. Segenap rakyat mengambil keputusan untuk berpuasa dan semua orang baik, yang kaya maupun yang miskin, memakai kain guni untuk menunjukkan bahawa mereka menyesali dosa mereka. Inilah cara kita dengar firman Tuhan. Bila kita dengar firman Tuhan, bila saya datang ke gereja, atau bila saya ikut sel, atau bila saya membaca firman Tuhan setiap hari, saya mesti tanya kepada Tuhan, saya mesti berdoa, Tuhan, hari ini saya pergi ke gereja supaya saya nak dengar suara Tuhan. Bukan dengan tujuan yang lain. Mungkin selepas kebaktian kita ada fellowship, kita boleh jumpa kawan-kawan. Tapi yang tujuan pertama, kita dah kata, Tuhan, hari ini saya pergi ke gereja, saya nak menyembah Tuhan dan saya nak dengar apa yang Tuhan nak kata kepada saya. Oleh itu fokus kita adalah ke atas Yesus, bukan ke atas apa-apa yang lain. Bila saya buka firman Tuhan, saya mesti berdoa, Tuhan, saya mau dengar apa Tuhan nak kata kepada saya. Bila saya ikut sel, saya mesti tanya, kalau kita boleh dengar suara Tuhan, dan kalau kita boleh berubah dan hidup mengikut firman Tuhan, kita boleh menerima berkat. Kehidupan kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Keluarga kita akan diberkati. Dan kita boleh bersinar untuk Yesus di mana-mana saja. Di tempat tinggal, di tempat kerja. Oleh itu, saya minta sesuatu. Bila kamu datang ke gereja, datanglah dengan satu hati. Iaitu, saya nak dengar firman Tuhan. Saya mau tahu apakah Tuhan nak kata kepada saya. Yang bila dia bila dia tunjuk sesuatu kepada kamu, kelemahan atau dosa, terus bertobat. Jangan bagi alasan, jangan bagi sebab mengapa kamu tak nak bertobat. Dan jangan kata, saya akan bertobat esok, saya akan bertobat 1 minggu dari sekarang. Sebab kehidupan kita tak tetap. Oleh itu, bila Tuhan kata kepada kita sesuatu, terimalah dan bertobat. Kita mesti tanya seperti pendengar hari Pentakosta. Mereka tanya kepada Petrus dan Rasul-Rasul, apakah yang kita harus buat? Orang yang telah dengar khotbah Yohanes, mereka tanya, apa yang kita harus buat? Tuhan memberkati kamu.
supaya kamu boleh dengar apa yang Tuhan sedang kata kepada kamu, dan kamu akan hidup mengikut firman Tuhan. Bila kehidupan kita membawa kegembiraan kepada Tuhan, itu akan jadi kekuatan untuk kita. Tuhan memberkati kamu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.